kurang. Hari ni alhamdulillah dapat. Tuan Haji Abu Bakar Nabi lari dah tadi nampak ke belakang. Kami baru lepas sembahyang je. Dia ada kerja sikit. Okey. Okey, katakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan Zaitun, Puan Salvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Tun sihat ke? Tak buka suara. Sorry. Waktu internet buat perangai. Hari yang mula tu Datuk duk bagi penerangan tu. Dia habis. Tak ada terkeluar habis. Saya tak boleh nak sambung. Buat perangai tak tu siapa? Tengok Tun tak nampak Tun pun dah 2 hari dah kan. Semalam tu memang tak berapa kurang sikit. Biasalah. Ada masa okey, ada masa tak okey. Malam tu memang down terus. Ada mana ada di Kulim ke ada di Di Kulim. Di Kulim lah. Malam ni minta insya-Allah lah bagi dapat terus lah. Tak tahu siapa. Nak kena tukar line lah Fadlan. Line kot. Habis dah raya tak habis lagi? Ada lagi tak habis lagi. Habis lagi duk jamuan sana sini tak habis. Tu lah. Habis dah ke puasa 6? Alhamdulillah. Ni tak habis lagi. Ada sehari lagi. Pasal orang duk umai tak berhenti. Lambat ya, betul. Betul. Saya lagi kita puasa kata tak marahikan pula. Gini kata dah tahu tak nak main. Betul. Assalamualaikum Tuan Haji Buhari. Assalamualaikum Tuan Haji Buhari. Duk tunjuk apa buku Yasin ni tu. Tuan Haji Buhari, Assalamualaikum. Tak buka mikrofon Haji Buhari. Assalamualaikum Tuan Haji Buhari. Ada kat mana tu? Kat surau ke? Kat rumah ke?
Assalamualaikum Ustaz Muhammad Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Ustaz sampai. ada Ustaz ada kuliah tak tadi? Ada pergi surau saya. Pergi surau? Tak nampak pun. Ada. No. Semayang sekali, berjemaah sekali waktu Isya ni. Sama. Hari ni tak ada kelas kan kat masjid? Ada tapi tak pergi tadi. Oh, saya tak pergi. Balik daripada Langkawi bila? Balik Langkawi semalam. Oh, semalam sampai dah. Hmm. Okey. InsyaAllah macam biasa tuan-tuan perempuan, kita akan mula pada pukul 9.40, ada 4 minit lagi insyaAllah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat makcik? Alhamdulillah sihat. Baru lambat masuk. Ha. Tak apa, lambat masuk sikit tak apa, jangan tak masuk. Ustaz disuruh kami lambat. Oh ya ke? Ustaz di apa? Surau Bagan Boya? Bagan Boya. Oh, Okay. okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga mampu lagi kita untuk sama-sama terus bersiaran secara maya di Google Meet ni dalam rangka kita melaksanakan program Jenasi Al-Quran yang telah kita langsungkan pada hari ini merupakan siri yang ke-234 insya-Allah. Jadi bermaksud kita telah bersiaran sebanyak 234 hari. Tetapi hari itu kita tercuti pada bulan puasa dan juga sambutan raya. Dan kita mulakan balik pada hari ini insya-Allah. Jadi kita mulakan sejak daripada 17 bulan hari Selasa. Ini hari Rabu dan kemudian hari Khamis 3 hari baru kita langsungkan kembali. Kerana tujuan kita adalah untuk kita meneruskan program ni sehingga khatam Al-Quran. Dijangka kita akan tamatkan program kita pada 7 Julai nanti insya-Allah bersama-sama. Jadi diharapkan kepada tuan-tuan untuk terus istiqamah mengikuti program ni bersama-sama tetamu-tetamu yang kita jemput, ustaz-ustaz yang kita akan jemput untuk memeriahkan program kita insya-Allah. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita tak lain tak bukan adalah pengurusi surau kami Al-Qadhi Ustaz Muhammad Aziz, Haji Muhammad Aziz bin Abdullah dah pernah ada bersama-sama di dalam secara online bersama-sama kita insya-Allah. Jadi marilah kita terus mulakan program kita. Sekarang ni dah pukul 9.42 dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita yang kemarin, di mana pada malam ni kita akan sambung lagi membaca 2 lagi muka surat daripada surah Al-Ghafir, di mana pada malam ni kita akan sambung ayat yang ke-17 sehingga ayat ke-33, iaitu ayat 17 sampai 33, muka surat 369 dan juga 370. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 369 dan juga 469 dan juga 470. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 469 dan juga 470. Banyak dah kita baca tuan-tuan, tak lama lagi kita nak sampai 604, maksudnya kita akan khatam insya-Allah. Jadi malam ni kita akan mendengar bacaan ayat-ayat dari surah Ghafir ayat 17 sampai 33 yang akan didengarkan oleh Al-Qadhi Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah, dan kita kalau mampu kita akan ikut sama-sama baca di rumah insya-Allah. Selepas selesai Ustaz memperdengarkan bacaan ayat yang berkenaan, saya pula akan membaca terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan sebelum saya serahkan balik
kepada Ustaz untuk memberikan tazkirah dalam slot full time kita, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak ada Al-Quran, jadi boleh tengok pada skrin, insya-Allah kita akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi kalau dah bersedia, saya dengan tidak melengahkan masa lagi, dengan ini mempersilakan Al-Fadhil pengurusi Surau Taman Jawijaya kami, Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah untuk meneruskan program siri yang ke-234 kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilm. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim sebagai pemudah acara bagi program kita, dan insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita akan teruskan sama-sama membaca Al-Quran secara maya ini, dan kita insya-Allah malam ini kena giliran saya, dan kita sampai kepada muka surat 469 dan 470 surah Ghafir. Surah Ghafir ayat mula dengan ayat 17 dan akan berakhir dengan ayat 33. Sahabat-sahabat, mari sama-sama kita membaca surah ini secara tartil insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah. Pada malam ni kita dah sempat bersama-sama membaca Al-Quran daripada surah Ghafir ayat 17 sehingga 33. Kita dapat sama-sama, kita betul pada malam ni dapat sama-sama mendengar bacaan daripada Al-Qadi Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah yang telah memperdengarkan bacaannya kepada kita dan kita dapat ikut bersama sama membaca insya-Allah agar ianya menjadi manfaat dan mendapat pahala yang baik daripada Allah SWT kerana amal yang baik yang kita lakukan. Seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi dalam bahasa Melayu insya-Allah, iaitu bermula ayat 17 sampai 33 surah Ghafir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat. Iaitu ketika hati tersedu-sedu hingga ke kerongkongan. Kerongkong kerana menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang pun yang boleh membantunya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran manakala mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi ini lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka kerana dosa-dosa mereka. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang mampu melindungi mereka daripada azab Allah. Sesungguhnya, Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha keras hukumannya. Dan kami telah mengutus Nabi Musa AS dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata Musa itu seorang pensihir dan pendusta. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang-orang yang beriman bersama dia dan biarlah hidup perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Dan Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan menyuruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerosakan di bumi. Lalu Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman pada hari perhitungan. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang kerana dia berkata Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada buatmu dan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita daripada azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang sebagai baik. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang menyekutu. Iaitu seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak mahukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar bimbang dengan siksaan terhadapmu kerana waktu yang sangat cepat berjalan. Iaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sama-sama mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat daripada surah Ghafir ayat 17 sampai 33 yang kita sama-sama baca tadi. Alhamdulillah, semoga dengan
mendengar dalam bahasa kita, kita akan lebih memahami apa yang telah diperintahkan Allah. Sedikit sebanyak kita faham dan menguatkan diri kita, memberikan keteguhan keimanan kepada kita dan terus kita beramal dan juga mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tuhan kita, kita adalah hamba. Semoga kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah SWT. Seterusnya saya nak serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Azim Abdullah untuk meneruskan tazkirah dalam sesi kulten kita. Silakan Ustaz. Ustaz tak buka mikrofon Ustaz. Baik, alhamdulillah dia tengok nampak gambar dia lupa dah yang nak cakap tu. Baik, terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah pun membaca ayat 17 sampai ayat 33 dan kita telah pun mendengar terjemahan yang dibacakan oleh Tuan Haji Abdul Rahim. Jadi kita dah ambil dari segi bahasa Arabnya dengan membaca dan kita sudah memahami sedikit sebanyak dengan kita mendengar terjemahan. Cuma kadang-kadang kita dengar terjemahan tu dia nampak macam lalu macam tu saja, kita tak berapa nak tangkap apa yang ada di sana. Sebab tu kadang-kadang kalau kita boleh tadabbur makna kita baca satu ayat, kita perhati betul-betul, masa tu baru boleh tadabbur. Sebab tu kadang-kadang saya sendiri bila kita baca sampai satu ayat, kita rasa sebab, kita rasa sedih dan sebagainya kerana kita nak hayati apa yang ada dalam surah itu. Ini yang kita tengok apa yang disebut oleh Tuan Haji Abdul Rahim tadi, banyak benda yang Allah habaq kat kita dalam ayat ini. Daripada ayat yang mula sampailah kepada ayat yang akhir. Saya ingin mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan kita di dunia ni ada 3 benda yang kita kena faham. Apa benda yang kita kena faham? Yang pertama ialah kita ada Allah, kita ada manusia dan kita ada alam. Apa hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah, dia Tuhan kita. Kita adalah hamba. Maksudnya kita sebagai hamba, kita ni terikat kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat kita. Kerana kita tak boleh nak bantah sikit pun dan tak boleh nak protes kerana kita hamba. Hamba kalau dalam istilah manusia, kita ni macam lebih kurang dengan makhluk haiwan yang dipelihara. Mana dia boleh beli, dia boleh jual, mana kita tidak ada hak untuk nak menentang. Sebab tu apa yang Allah habaq, apa yang Allah suruh, mana kita kena patuh seluruhnya. Itu hubungan kita dengan Allah. Kerana dia Tuhan kita, dia Tuhan kita, dia yang menciptakan kita. Hubungan kita dengan manusia adalah hubungan ikhwan ataupun hubungan keluarga dan juga hubungan sahabat. Jadi hubungan sahabat dengan keluarga ini tujuan dia apa? Untuk memastikan kemakmuran dunia dapat diteruskan. Kerana kalau tidak ada hubungan sesama manusia, sudah tentulah percambahan manusia tidak bertambah. Sebab itu Allah adakan di kalangan manusia ni kita ada ayah, kita ada keluarga terdekat ibu ayah, kita ada keluarga jauh saudara mara dan kita sahabat yang tidak ada hubungan keluarga. Kesemua itu dia mampu untuk memastikan kehidupan secara harmoni. Sebab itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua-dua ni kita kena jaga. Kedua-dua ini boleh menghasilkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, hubungan kita dengan alam. Hubungan kita dengan alam maksudnya kita ada di sekeliling kita ada pokok-pokok, ada tanam-tanaman, ada haiwan dan sebagainya. Itu adalah alam. Apa hubungan kita dengan mereka? Hubungan kita dengan mereka adalah kita ini adalah pengurus alam. Allah lantik kita khusus sebagai pentadbir alam ini. Sebab itu jangan kita rasa tak berdosa kalau kita membiarkan alam ini dengan keadaan yang tidak baik. Pencemaran alam itu satu dosa sebenarnya. Sebab itu Allah kata innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membaziri itu adalah sahabat syaitan. Pasal apa? Kita tidak menjaga alam. Sebab tu kalau kita melihat segala bentuk pencemaran yang berlaku di sekeliling kita, sama ada pencemaran alam dari segi kotoran, dari segi
bau-bauan dan juga dari segi benda-benda yang merosakkan pernafasan kita, semua itu adalah dosa. Kerana apa? Kerana Allah cipta kita untuk jaga alam. Macam orang suruh kita kerja tugas kita apa? Jaga sekolah. Maka kita kena jaga. Suruh kita jaga taman, kita kena jaga kerana tugas kita adalah jaga. Sebab tu itu 3 hubungan yang kita kena jaga. Hubungan kita dengan Allah, Dia Tuhan kita, kita hamba. Hubungan sesama manusia adalah sahabat, keluarga dan juga rakan taulan. Hubungan dengan alam ini adalah di bawah tanggungjawab kita. Kotor alam ini, ada baik cantik alam ini, maka pahala kita akan dapat. Buruknya alam ini, kita akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah di bawah tanggungjawab kita. Semua ada dalil Al-Quran yang Allah telah turunkan. Contohnya dalil hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan alam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku ciptakan kamu sebagai khalifah atas muka bumi. So, khalifah tu bukan kita raja. Khalifah tu makna kita penjaga, pengurus kepada alam ini. Itu tugas kita. Sebab tu jin ke malaikat ke dia tak ada kaitan dengan hubungan dengan penjagaan alam, kerana mereka tidak ada hubungan itu. Kita saja yang bertugas sebagai penjaga kepada alam. Baik tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, saya tidak berhasrat untuk nak tengok balik apa yang ayat-ayat yang kita baca tadi yang telah diterjemahkan. Saya rasa kita boleh faham daripada awal apa yang disebutkan di sini. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita alam yang terakhir yang kita akan pergi. Di mana? Alam akhirat. Alam akhirat itu adalah masa depan kita yang kita kena bersedia betul-betul. Kerana kita tidak ada tempat lagi nak buat persiapan, nak cari bahan, nak cari segala bekalan kecuali semasa duduk di dunia ni. Bila kita bergerak ke sana, maka tak ada lagi ruang untuk kita menambah bekalan kita, kecuali kita menerima saja apa yang Allah nak bagi. Kalau kita banyak bawa pahala, bahagialah kita di sana. Dan kalau kita tidak bawa banyak bekalan, maka kita akan menderita di sana. Wallahu a'lam. Itu berkenaan dengan sedikit apa yang telah kita bacakan, ayat-ayat yang ada pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, hari ini adalah hari Khamis dan besok adalah hari Jumaat. Malam ni makna malam Jumaat. Saya nak ambil kesempatan lah pada malam ini, malam Sayyidul Ayyam, disebut sebagai malam penghulu bagi segala hari yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada manusia. Hari Jumaat ni hari yang paling istimewa lah. Kerana hari ini Allah ciptakan Nabi Adam, hari ini akan berlaku kiamat. Mana hari Jumaat itu adalah hari yang sangat istimewa dalam Islam. Apatah lagi kalau kita baca dalam banyak hadis-hadis yang menyebut bahawa hari Jumaat itu segala amalan kita ini dia akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat pahala-pahala yang Allah tambah kepada kita. Salah satu benda yang saya nak habaq ni, kerana kita besok nak Jumaat, saya nak habaq ni, walaupun saya tahu dalam ni tak ramai orang lelaki dah ni. Yang ramai isteri. Yang perempuan-perempuan yang ada suami dan ada anak-anak. Pun begitu, kalau siapa yang ada suami, tolong bagi tahu kat suami, siapa yang ada anak lelaki, tolong bagi tahu kat mereka. Saya nak cerita sikit tentang kelebihan hari Jumaat, khususnya bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ini. Kerana besok kawan-kawannya boleh bawa balik bekalan ini, bagi tahu ke anak-anak, kat suami, hak ni kena buat supaya kita dapat pahala banyak. Satu hadis yang Rasulullah SAW sebut, yang saya akan baca nanti, dia akan menggambarkan betapa hebatnya kalau kita bersedia penuh pada hari Jumaat. Bukan jadi orang yang tiba-tiba tengok 5 minit, 2 minit lagi nak masuk waktu, kita baru siap pakai baju apa semua, sampai pergi sana, maka tak ada apa yang kita boleh dapat keistimewaan pada hari Jumaat. Izinkan saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Saya ambil dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ketiga, jilid yang nombor 3. Siapa-siapa yang ada kitab tu balik buka. Hadis dalam ada kitab
Bahrul Madhi. Apa makna Bahrul Madhi? Bahrul Madhi ni maksudnya lautan madu. Dalam kitab Bahrul Madhi ni yang ada 21 jilid ini, 21 buah kitab ini terkandung pelbagai bahan-bahan yang sangat baik untuk kita amalkan. Sebab banyak bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Apa hadis yang saya akan baca ni? Hadis, kalau siapa buka kitab ni, hadis yang nombor 133. Matan Arba'in dalam Bahrul Madhi, hadis yang 133, buku nombor 3. Hadis dia berbunyi, hadis pendek aja. Saya ingat tak panjang lah, kita cakap sembang malam ni tak panjang. Walaupun pukul 10, mungkin 10 yang 10, bukan 10 pukul 10. Cikgu Rahim kata pukul 10 tu pukul 10 sampai pukul 11, panjangnya sejam. Saya rasa tak sampai sejam kot, 10 minit kot. Hadis dia berbunyi, An Aus ibni Aus. Ini orang Arab kan, ayah dia, anak dia nama Aus, dia ayah dia pun nama Aus. An Aus ibni Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamiha. Hadis ini martabat dia hadis hasan. Mana hadis yang martabat dia tinggi. Hadis dia macam tu ya. Kalau nak hafal pun boleh. Kalau nak hafal lah, saya pun tak hafal. Kalau nak hafal boleh, maksudnya saya pendek. Makna hadis ni apa? An Aus ibni Aus. Daripada Aus bin Aus katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat. Barang siapa mandi ia pada hari Jumaat, mandi pada hari Jumaat. Wa ghassala, dan membasuh ia dengan sempurna. Wa bakkara, dan bersegera ia. Mana wa bakkara ni makna awal, bagi-bagi. Wa batakara, dan berpagi-pagi. Makna wa bakkara ni segera, dan wa batakara ni makna bagi-bagi. Siapa yang mandi dan dia bersegera dan berpagi-pagi dan dia dah siap sedia. Wadana, dan dia datang ke masjid dengan keadaan yang hampir dengan tempat orang berkhutbah, dekat mimbar. Wastama'a, dan mendengar ia akan khutbah, dengar khutbah. Wa ansata, dan diam ketika mendengar khutbah. Kana lahu, adalah pahala bagi dia. Nak cerita ni pahala bagi orang yang buat macam tu. Apa dia tadi, dia kata bila hari Jumaat dia bangun dan mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat ni mandi macam mandi junub. Mandi yang niat dia adalah niat nawaitu usla yaumil jumaati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi hari Jumaat sunat kerana Allah Ta'ala. Dia habaq lelaki perempuan tak habaq. Kalau orang lelaki pun dapat pahala, orang perempuan pun dapat pahala sama. Kerana apa? Dia mandi sunat hari Jumaat. Itu mandi. Mana dia mangkit awal-awal dia mandi. Kemudian lepas dia mandi, dia pergi cari baju, serika baju bagi cantik, pakai baju baru, bagi siap-siap, pakai wangi-wangian, dan dia sudah pun bersiap untuk pergi ke masjid. Makna dia kira tok siap baru duk susun sejadah tu, dia dah bergerak dah nak pergi masjid, pergi duduk di sana. Kemudian dia duduklah kerana dia pergi awal wadana, dan dia dekat, pergi duduk dekat dengan mimbar, baris ataupun barisan yang pertama, kedua, ketiga tak kira, tapi dia nampak mimbar dan dia boleh dengar orang yang baca khutbah. Kalau semua bakat bergerak pergi depan, takkan semua nak duduk saf utama, ada mungkin saf-saf yang berdekatan lah.
Kemudian wa ansata, dan bila dia orang baca khutbah dia diam, dia senyap, betul-betul dia bagi fokus kepada khutbah. Saya nak abang ini peraturan, kalau dia mesti buat macam ni, tak, kan mesti buat, tapi orang yang buat macam tu. Kata Nabi SAW, kana lahu, adalah bagi dia, bagi orang yang buat macam tu, bikulli khutwatin yaqtuha, setiap langkah dia nak pergi ke masjid itu, setiap langkah dia nak pergi ke masjid, jauh ke dekat tak kira, ajru syanatin qiyamiha, dia dapat pahala satu langkah 1 tahun qiyamul lail. Satu langkah pahalanya 1 tahun qiyamul lail. Tuan-tuan, bukan senang kita nak qiyamul lail 1 hari pun susah. Cikgu Rahim jenuh duk gerak. Lain-lain ada 3-4 orang tu ya. Kan? Maksudnya bukan senang nak qiyamul lail, nak bangun malam pukul 3 pukul 4 pagi tu nak bangun sembahyang seorang-seorang diri, menangis di hadapan Allah tu bukan satu benda yang mudah. Yang kita pun jarang-jarang boleh buat. Kadang-kadang terkejut, bukan tahajud, terkejut, bangkit tu pun pergi bilik air, balik tidur sambung. Kan? Susah tara tu pun Allah kata pahala bagi orang yang pergi hari Jumaat ni, setiap langkah dia Allah bagi pahala dia semacam orang qiyam setahun. Satu langkah. Kalau kata dia langkah 100 langkah, mana 100 tahun. Pahala banyak tak? Banyak. Itu Allah betul kan dia banyak agak betul lah. Kerana apa? Allah tu maha kaya. Maksudnya dia nak bagi berapa banyak itu hak dia. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena buat. Tapi ada orang buat macam ni, jarang-jarang jumpa lah. Jarang kita boleh jumpa orang yang persediaannya pada hari Jumaat tu macam tu. Itu hadis ini, martabat dia adalah hasan. Martabat dia kalau kita tengok hadis daripada Imam Tirmizi, dia bagi hadis pada 3, hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Ini martabat yang nombor 2, makna kita boleh berhujah dengan hadis ini dan mengatakan betapa besarnya pahala Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ini. Khususnya orang yang buat macam tu. Tapi kalau dia pergi 5 minit, seminit lagi orang tu sampai langkah orang azan dah, tak ada lah benda ni. Kan? Tak dapat lah. Keistimewaan ni dia tak dapat. Dia berdosa tak? Tak dosa kerana dia dah pergi. Tapi pahala kita nak tengok nak habaq ni orang yang, kalau siapa yang berminat untuk cari pahala yang banyak, yang besar, maka dia buatlah macam tu. Bukan payah pun. Tapi bukan senang. Kalau senang kita boleh buat hari-hari. Tapi saya pun duk fikir berapa kali nak boleh buat pun tak tahu. Kerana susah juga kita nak buat preparation yang macam tu, yang apa ni, kita buat persediaan awal. Yang penting kita bersedia untuk nak hadir pada hari Jumaat. Apa yang saya nak ajak sahabat-sahabat fikir pada hari ini ialah kita kena fikir bahawa kita perlukan kepada dana pahala yang besar untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam di dunia ini juga kita nak menghadapi kehidupan yang senang lenang ialah kita perlu ada kewangan yang mencukupi. Kita perlukan duit yang banyak, barulah kita hidup akan senang. Tapi kalau di akhirat besok duit tak guna. Kalau tuan simpan 1 juta pun tak ada maknanya. Tapi kalau kita bawa jutaan pahala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana kita akan mendapat kebahagiaan seperti mana yang selalu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma man utiya فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه, siapa yang berat timbangan amalan dia. Dia pipi sana timbangan dia berat. فهو في عيشة راضية, maka dia akan hidup dalam keadaan yang penuh keredaan daripada Allah. Dia akan masuk syurga Allah yang penuh dengan nikmat yang tidak terkira banyaknya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan pipi timbang pahala dia Allah sikit sangat, dosa jauh lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Dia akan masuk dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang ada yang dikatakan neraka hawiyah tu ada? Narun hamiyah, api yang menyambar-nyambar, yang membakar-bakar. Itu yang Allah gambarkan ketika mana kita berada di alam akhirat besok. Jadi maksudnya
yang kita duk habaq yang ni banyak pahala, yang ni banyak pahala. Dalam bulan puasa dulu kita minta saya buat yang banyak pahala. Kenapa? Kita nak supaya kita saqulas mawazinu, kita berat timbangan amalan kita dan kita akan bahagia di sana. Kebahagiaan di akhirat jauh lebih utama berbanding kebahagiaan di dunia. Di dunia hanya 100 tahun paling tinggi, di akhirat ada jutaan tahun kita tak tahu kita hidup lama mana, hidup yang kekal abadi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada kebaikan apa yang saya sebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Aziz kita yang telah pun menyampaikan tazkirah dalam slot kultian kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sama-sama mendengar sedikit tadabbur mengenai ayat yang kita baca tadi daripada Ustaz, dan seterusnya Ustaz memberikan kepada kita tips ataupun panduan ataupun hadis berkenaan dengan kelebihan orang, kelebihan amal-amal yang kita boleh lakukan pada hari Jumaat, iaitu start daripada bangun sehinggalah kita sampai ke masjid. Kali kalau tuan-tuan ingat dulu suatu apa COVID begitu apa memuncak dia punya wabak dia, kita memang tak dibenarkan, kita dilarang oleh pihak kuasa daripada pergi ke masjid mula-mula, kemudian dibuka untuk sikit orang. Jadi tetapi COVID masih banyak lagi, jadi kita tak digalakkan untuk pergi awal-awal. Kalau pergi awal-awal nanti banyaklah penyebaran virus di dalam masjid, di surau dan sebagainya. Jadi benda-benda tu semua menjadi halangan. Tapi pada ketika ini rasanya insya-Allah Allah bantu dah kita, Allah bagi merahmati kita. Nampaknya penyebaran wabak ni dah makin dapat ditangani dan juga kurang mengancam dah sekarang ni. Jadi di mana kita sudah boleh merapatkan saf, cuma masih lagi memakai topeng, mask, dah boleh merapatkan. Setengah-setengah orang dah bersalam dah. Cuma tak ada lagi arahan kata suruh boleh bersalam. Jadi nampaknya bolehlah kita mengamalkan apa yang telah telah Ustaz ceritakan daripada hadis Hasan tadi yang Ustaz dengarkan kepada kita, insya-Allah, untuk jadikan amalan kita yang berterusan, terutamanya kepada yang lelaki dan juga perempuan juga tadi boleh juga beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh orang perempuan di rumah. Jadi seterusnya saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum nak buka tu nak bagi peluang kepada Ustaz dulu. Ustaz, ni macam cerita pengacara TV dan sebagainya, radio dan sebagainya, menyampaikan ucapan, ni ucapan raya dan sebagainya, apa-apa Ustaz nak ada sebagai pengurusi surau mengenai program kita dan sebagainya. Silakan Ustaz dulu sebelum kita bagi depa ahli jemaah untuk bersembang. Terima kasih Cikgu Rahim. Saya pun lupa tadi bila duk fikir ni, teringat lupa dah raya pun dah masuk hari yang ke berapa belas dah ni. Berapa belas hari dah. Walaupun saya mengambil kesempatan jugalah pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan semualah yang dalam grup kita ini. Walaupun dah masuk hari yang banyak, tapi di Malaysia ni raya kita sebulan. Lagi tak sampai 30 Syawal dah tak habis raya. Jadi kalau kita pergi di rumah dia pun kuih-kuih raya masih ada. Dia duduk tak habis hidup menziarahi. Tak apalah, mana itu kegembiraan kita kerana kita telah berjaya mengharungi sebulan Ramadan dengan kejayaan kita berpuasa dan juga menghidupkan hari-hari dalam bulan puasa. Terima kasih dan mohon maaflah sekiranya ada benda yang tak apa sesuai yang saya sebut dari masa ke semasa lah dalam pertemuan kita. Yang keduanya, kita nak maklumkan bahawa pada hari Ahad 29 hari bulan kita ada jamuan hari raya di surau kita, Surau Taman Jayawijaya. Jadi saya mengambil kesempatan untuk menjemput siapa-siapa yang ada kemungkinan mai lah.
Kalau yang duduk di Sabak Bernam tu mungkin nak main jauh ingatlah. Yang duduk dekat sini yang kawasan di Kulim tu boleh main lagi. Tak jauh sangat. Kita ada jamuan hari raya dan juga duit raya untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Dia yang insya-Allah kita akan buat pada 29 hari bulan hari Ahad pada ni untuk semua masyarakat tempatan lah. Kita tengok dalam tu kita target mana maksimum kita sampai 700 orang. Walaupun penduduk kita lebih kurang dalam 300-400 orang tapi kita open untuk rakan-rakan kita dari luar lah. Kemudian besok juga hari Sabtu ni kita juga ada jamuan hari raya di masjid daerah. Saya terlibat dalam 2 bahagian, satu bahagian koperasi dan satu lagi bahagian surau. Surau nak buat nasi daging. Jadi siapa rasa nak makan nasi daging mai di masjid pada 21 hari bulan mulai pukul 2 petang. 2 petang kita ada jamuan hari raya di sana. Ada sate, ada macam-macam lah. Juga di masjid daerah Serampai Selatan pukul 2 sampai pukul 5 petang. Saya juga mewakili koperasi, kami sediakan ayak untuk pada hari itu. Jadi mudah-mudahan itu saja yang saya nak sebut. Ada lagi program yang lain yang saya akan sampaikan di masa semasa lah untuk kita akan sebarkan kepada rakan-rakan. Terima kasih Tuan Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu lagi raya Ustaz, tadi raya Aidilfitri, raya puasa 6. Selesai lagi semua orang tak tahu. Ustaz selesai ni. Tak berapa nak selesai lagi, dia berjalan lah tau. Sama lah kalau macam tu. Okey. Jadi seterusnya saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Hajar Salbiah dulu. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, macam mana ada orang yang semua amal ibadah dibuat tapi solat tu tak, orang kata tak cukup. Ada masa buat, ada masa tak buat, tapi amalan puasa ke, sedekah ke, semua buat dengan elok. Cuma amalan solat saja dia celup-celap sikit. Apa pandangan Ustaz macam tu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Tuan Hajar Salbiah. Saya nak jawab pun tak berapa nak pandai. Kan pasal apa? Pasal kalau jumpa macam tu kita pun pening. Pasal yang utama dalam amalan untuk manusia ni, untuk orang Islam ni adalah sembahyang. Kan? As-salatu imaduddin. Tiang sembahyang itu adalah tiang agama. Dan sembahyang itu adalah dia kepala bagi segala amal ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mula mengira amalan kita berdasarkan kepada sembahyang. Kalau tak ada sembahyang itu, ibarat rumah tiang dia longgak lah. Kan? Kalau kita buat rumah, yang lain semua elok, dinding cantik, bumbung cantik, lantai pun okey, tapi tiang longgak. Jadi rumah tu okey tak Azhar? Rumah tu kita nak naik pun tak berani kerana dia tiang goyang. Itu maksudnya dalam bandingannya, kalau orang yang buat macam tu, maknanya dia sebenarnya dia orang bukan orang baik. Orang baik ini dia menjaga solat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Depa ni orang-orang yang beriman ni dia mesti jaga tentang solat. Tak lain tu yang lain tu maksudnya dia punya hubungan dia masih ada lagi ruang kita nak bagi kelonggaran. Tapi lambat sembahyang tu tidak ada kelonggaran. Pasal lebih boleh nampak tak betapa beratnya perintah sembahyang ini bagi orang lelaki, dia langsung tak ada ruang dia boleh dengar. Hang sakit ke, hang patah kaki ke, hang aksiden ke, hang perang ke, dalam keadaan macam mana pun sembahyang dia tak boleh dengar. Kan? Ibadah lain dia boleh. Puasa, kita berjalan jauh sikit, rasa letih, boleh dengar. Kan? Haji, kalau kita tak ada duit, tak boleh pergi, tak payah pergi. Zakat juga, kalau kita tak cukup harta, tak cukup haul, walaupun kita kata kita macam tenaga apa semua elok, tak wajib zakat. Tapi sembahyang satu amalan yang tidak boleh ditinggalkan
Dan kalau tinggalkan, ada hadis yang sahih menyebut man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal sembahyang secara sengaja, maka dia Allah isytiharkan dia kafir pada hari itu. Ini kafir nikmat Allah, Allah tak kira segala amalan-amalan yang lain. Itu besarnya sembahyang kepada orang Islam. Sebab tu ada hadis yang lain juga dia mengatakan sesiapa yang tinggal satu waktu sembahyang, namanya sudah tertulis dia pintu neraka yang dia pasti akan masuk ke sana, kecuali dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bab sembahyang ni, kalau kita dalam perjalanan, macam mana pokok ni berjalan dia tak nak sampai lah apa, sembahyang wajib. Yang kita kata sembahyang menghormati waktu, tak kira tang mana, tapi kalau kita tertinggal sembahyang menghormati waktu, hukumnya berdosa. Hukumnya besar. Kalau dosa tu, dosa besar. Tinggal sembahyang ni hukum dosa besar. Sama dengan dosa orang mencuri, sama dengan dosa orang berzina. Kenapa? Dosa meninggalkan sembahyang tu dosa besar. Tapi orang tak perasan. Orang kata dia kawan saya ni bagus. Cuma dia sembahyang tak bagus lah tu. Dalam Islam kira dia tak bagus. Begitu juga dengan yang tidak menjaga sembahyang. Sembahyang main celup-celak apa semua, itu tidak disayangi oleh Allah. Allah sangat tak suka kepada orang yang macam tu. Yang bak lain dia jaga elok-elok, tapi bak sembahyang dia main celup-celak ya. Sembahyang dia tak jaga waktu sembahyang, main ambil mudah saja, pakaian tak jaga dan sebagainya, itu tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Jadi sembahyang ini kita kena betul-betul kepada anak-anak dan juga orang yang ada hubungan dengan kita, kena jaga betul-betul. Kalau pun baik benda yang lain, hal ni tak baik, dia belum tentu akan mendapat ganjaran pahala yang besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya berterang pada Puan Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dengan huraian yang panjang lebar. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan Puan Haja Zaitun Osman. Hari tu tak sempat nak cakap, putus waktu Ustaz Profesor Farhan kita, lepas tu tak dapat persiaran. Jadi hari ni dah ada internet elok lah. Silakan Haja Zaitun Osman. Tak buka mikrofon kot. Terima kasih Ustaz Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan kelebihan-kelebihan yang dapat pada orang lelaki pergi sembahyang Jumaat. Adakah orang perempuan pun dah dapat juga? Okey, atas soalan. Saya nak tanya, nak dengar kau orang perempuan nak tanya. Saya ada hadis yang lain yang selepas pada tu. Saya tak baca di sinilah. Untuk hari Jumaat, Allah open kepada lelaki dan perempuan. Maksudnya pahala dia sama. Kecuali kalau di masjid ataupun tempat-tempat tu tidak dibenarkan wanita hadir kerana tempat terkecil. Maka wanita tak boleh hadir. Tapi kalau wanita boleh hadir, pahala dia sama. Sebab tu dia tak sebut lelaki dan perempuan. Dia sebut situ, kalau di Mekah, lelaki dan perempuan sama, penuh. Mana boleh? Dia sama sahaja. Lelaki atau perempuan yang hari Jumaat itu, kerana dia punya fadilat itu dia tidak meletakkan lelaki atau perempuan. Sebab tu dalam hadis yang lain yang menyatakan siapa piawai akan dapat pahala seperti mana menderma seekor unta, seperti lewat sikit akan dapat menderma seperti seekor lembu, lewat ke yang ketiga seperti seekor kambing, yang keempat seperti seekor ayam, yang kelima seperti telur ayam. Itu pun untuk lelaki sama. Di mana? Bagi masjid-masjid yang tempat-tempat yang dibuka ruang untuk wanita hadir kerana tempat dia luas. Tapi kalau masjid tu, kalau orang perempuan pergi, orang lelaki tak boleh masuk, tanda tu orang lelaki tak boleh sembahyang, maka hukumnya haram ke wanita pergi sana. Sebab apa? Wajib itu untuk lelaki. Tapi yang perempuan tidak terhalang untuk melakukannya sekiranya ada ruang. Mana boleh? Sebab tu tuan-tuan kalau pergi masjid, kalau pergi Mekah, orang perempuan pun kena pergi juga hari Jumaat. Kalau tempat tu ada. Yang kita duduk sembahyang Jumaat di Mekah tu jenuh duduk berlawan. Cari tempat ruang-ruang. Tapi maksudnya kita dibenarkan kerana tempat dia luas.
Jadi untuk Bandaitun, kalau rasanya di masjid di belah Pulim sana boleh masuk, pergi. Kalau boleh masuk lah. Kalau ada peluang tempat apa ni wanita boleh hadir. InsyaAllah, boleh insyaAllah. masuk. Dan InsyaAllah. dia boleh, yang sopan lelaki tak boleh lagi. Macam yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih, Haji. Seterusnya saya nak jemput sahabat kita ni dah 3 hari dah tak dapat bersiaran. Tuan Haji Bukhari. Tuan Haji Bukhari kita Tuan Haji Bukhari bin Samsudin daripada Batu Kawan sekarang ni. Jadi silakan Tuan Haji Bukhari berinteraksi dengan Ustaz. Tadi nampak ada di masjid baca Yasin. Boleh takut insya-Allah Tuan Haji Bukhari. Oh, tak bersedia lagi. Nak jemput orang juga kawan rakan kita dalam program ni yang baru pada hari ni baru teringat untuk join kita. Suraya Yahya, silakan. Suraya. On mikrofon Suraya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada sikit lah nak tanya. Ya. Macam mana Ustaz? Orang tu semua buat tapi kan bila pasal bab harta kita ni dia boleh sanggup kata putus darah. Macam mana tu Ustaz? Baik, terima kasih Puan apa tadi tu? Puan Suraya. Suraya. Saya tak dapat maklumat lengkap ni maksud harta tu macam mana saya tak tahu tu. Harta pusaka ke harta apa ni sepencarian ke apa harta macam mana tu agak-agak. Tak buka sound. Suraya tak buka. Harta pusaka macam saya ni ukok lah untuk nak tengok pangguat arwah ayah sampai mana. Tapi bila dah kita ukok dia pun macam tak puas hati. Tapi dia pun punya tanah tu tak ada siapa-siapa punya panggu lagi. Saya punya bahagian ni semua adik-beradik dah ada. Tapi bila dah saya buat betul dia pun macam tak boleh terima apa yang saya buat tu. Lepas tu dia pun cakap tak apalah ni putus darah. Saya pun tak kata apalah. Itu saya nak tanya Ustaz tu. Baik, saya faham. Tadi saya tak bani Envi takut dia cerita bab harta apa-apa kan ni, amanah harta pusaka lah. Baik. Terima kasih. Dia dalam kehidupan kita ni ada benda-benda yang kadang-kadang kita nampak orang tu memang warak lah, nama bagus apa semua kan. Tapi tak diuji. Kalau kita diuji, barulah kita tahu dia ni duduk tang mana. Istilah dia pun kata macam tinjau belukar. Tinjau belukar ini kita tak ada istilah makna tinjau belukar. Kita duduk dia jauh ambil gambar punya cantik kan. Ambil gambar ya boleh buat apa background untuk apa semua macam cantik belukar kan. Tapi cuba tuan-tuan masuk tengok sana. Kan ada ular lah, ada buaya lah, ada macam-macam. Maksudnya manusia ni kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tak tahu takat mana dia punya keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian yang Puan sebut tadi adalah ujian. Ujian apa? Ujian harta. Kerana harta ini adalah di antara 3 benda yang orang manusia dia akan sanggup buat apa saja. Apa dia yang 3 benda tu? Sudah penting yang pertama harta, kemudian wanita dan juga jawatan ataupun takhta orang kata. Mana 3 benda ni manusia dia tidak ada kompromi. Kalau dia akan dapat dia buat macam-macam, itu makna tahap yang dia masih kalau diuji dengan bab tu dia terkena, maka dia tahap keimanan dia sebenarnya tidak sampai dekat mana. Kerana kita maklum bahawa kalau orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan fikir tentang benda-benda yang bukan hak dia. Sikit pun dia tak mau kalau bukan hak dia. Apatah lagi kalau benda tu benda yang kita kata dah confirm bukan hak dia. Cuma dia nak berebut juga kerana dia rasa peluang ada. Itu tak boleh. Itu makna orang itu tahap keimanan dia sangat rendah. Makna
kita bila kita faham macam tu, mana kita kena memahami bahawa kita jangan terlalu mengambil hati ataupun mengambil sikap susah payah dengan depa. Kerana kok mana pun depa akan cari peluang untuk nak mengganggu kita. Tentang keimanan yang bab amalan lain ni, itu terserah kepada Allah. Kerana Allah bagi pahala kepada kita itu untuk nak bagi kekuatan iman kepada kita. Kalau kita tengok dalam Al-Quran kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu, kekuatan pahala sembahyang itu, dia boleh mencegah fahsyak dan munkar. Tapi kalau fahsyak dan munkar kita tak terhalang, sudah tentulah amalan-amalan yang kita buat itu tidak ada kekuatan untuk nak menghalang kita. Tu saya. Tapi kita tak boleh tuduh, ni sembahyang teruk. Tak boleh. Kerana kita pun tak tahu apa sebenarnya kelemahan di sudut yang mereka ada itu. Mana kita penilaian kita, maksudnya kita kena tengok kalau dia ni sengaja merebut yang bukan hak dia, maka orang ini kita boleh meraguilah kekuatan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia memang berebut hak dia fikir mai bincang secara elok, adik-beradik dan sebagainya, cari jalan penyelesaian, itu adalah yang terbaik. Kerana Rasulullah sebut dalam Quran sebut wa amruhum syura bainahum. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah perdebatan yang ramai orang adalah syura ataupun perbincangan. Mai bincang, bukan suruh berkelahi, mai bincang. Dan kalau memang dah jelas itu hak dia, ambillah hak dia. Kalau bukan hak dia, mereka tinggalkan. Kerana tak guna pun kalau kita ambil hak orang, kerana di akhirat besok tidak ada nilai kepada kita. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni dah pukul 10.40. Kita punya target memang macam tu, pukul 9.30 sampai 10.40. Jadi saya rasa cukuplah interaksi kita dengan Ustaz. Jadi walau bagaimanapun nampak Haji Bori, nak tanya Haji Bori dulu. Haji Bori ada boleh bersiaran Haji Bori? Silakan Haji Bori berinteraksi dengan Ustaz. Ini dah rindu dengan Haji Bori ni. Tak buka mikrofon Haji Bori. Tak buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar suara tak? Dengar. Alhamdulillah. Dah mula tadi pas mula baca Yasin, tahlil apa semua. Baru selesai makan apa semua ni. Baru nak dengar dah, nak tutup pula dah. Ni baru dapat line. Ni base Kak Ipah. Imam betul kawan, Imam Bakti. Kak Ipah dia patut kenduri 5 bulan 6 ni, macam tarikh sama saya kenduri. Yang saya nak jemput Ustaz apa semua sekali lagi lah. Dia naik motor jatuh. Dia punya handle dia tu tertusuk paru-paru kan jantung apakah. Jadi kat ICU lah. Alah ni yang buka kedai makan dekat stadium. Yusri. Jadi kondisi dia macam kat ICU lah ni. Okey. Jadi dengar daripada awal tadi, alhamdulillah bab kepentingan hari Jumaat. Yang sonok tu perkataan orang perempuan pun tak kira lelaki, tak kira perempuan lah. Maknanya orang perempuan pun mendapat pahala jugalah mandi hari Jumaat. Yang dengar yang tu confirm lah sahih. Maknanya boleh dengar tapi tak dengar 100%. Lepas tu formula yang ketiga ni baru dengar juga. Tapi gambar tak ada semua. Gambar Ustaz pun tak ada ni. Cuma gambar Ustaz je ada. Orang lain tak ada. Dia lain kat sini tak boleh lagi. 3 ta tu lah. Tata, wanita, harta. Memanglah Ustaz, apa pun nak habaq. Ni sama ada keluarga Ustaz ke, keluarga kita ke, keluarga mana saya tengok. Bab harta ni memang tak kira pangkat dan tak kira ketinggian ilmu, semua perang tu tetap ada saya nampak gambaran. Jadi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan keluarga kita Allah pelihara yang tu. Jadi insyaAllah sabar dan tahniah kerana mula balik pengajian ni. Saya pun baru hari ni lah saya on kepada semua orang pun tak masuk lagi geng-geng ni. Jadi dia nak mula balik ni makan masa juga insyaAllah mudah-mudahan. Cuma abang hari tu telefon.
dia kata dia tanya lah penasihat, pengurusi apa semua, penaung penasihat lah, penasihat, pengurusi jawatankuasa. Depa ni nak konvoi kancil kot. Puak-puak orang pencen-pencen ni, orang lama ni, dia dah boring kot naik kereta, naik apa semua ni. Depa nak konvoi kancil daripada Selangor nak pi Jawi kot kalau tak silap. Oi, zakat tu. 2-3 Julai kalau tak silap. Kalau tak silap lah, seminggu ke sebelum Raya Haji. Nanti mereka akan hubungilah pengurusi pun Ustaz Haji Rahim apa semua. Jadi Ustaz nak jemput ahli kita yang ada malam ni pada 5 hari bulan 6 kenduri akikah di Batu Kawan. Dengar? InsyaAllah, Ha? insyaAllah. Apa dia Ustaz? InsyaAllah. Ustaz dengar lah ni line. Dengar. InsyaAllah. Dengar lah. Okey, jadi 5 hari bulan 6 insyaAllah sekeluarga. InsyaAllah. Setakat itu sahaja malam ni. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati. Kita akan terus berjumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Memang dia rindu dengar Ya. suara hari. Awalnya 3 malam lah. Tak jumpa malam 2 malam dah tak jumpa. Hari ni dia rindu. Rindu yang paling utama dia kerana nak ucap tahniah pada Haji Buhari. Dah dapat sambut raya. Lepas tu dapat sambut raya dengan dapat cahaya mata. Cahaya mata lelaki. Alhamdulillah dapat waris lelaki dah. Alhamdulillah. Tanya. Kenduri yang akikah tu adalah untuk anak lelaki yang berkenaan. Tahniah sekali lagi. Semoga membesar dengan sihat dan menjadi orang yang soleh, penyejuk mata ibu pada ayah, insya-Allah. Jadi, tak mau ucap selamat raya ke? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, halal segala yang terlebih terkurang, dan semoga Allah rahmati dan Allah terima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum taqabbal ya karim. Silakan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasanya setakat ini saja interaksi kita. Jadi sebagai penutupnya saya nak minta Ustaz untuk teruskan dengan bacaan doa untuk kita tutup majlis kita. Silakan Ustaz, bacaan doa untuk semua kita semua boleh rahmat dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Silakan Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا حيا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan bacaan doa tersebut maka selesailah sudah program kita untuk siri yang ke-234 pada malam ni, insya-Allah. Untuk malam esok
tetamu kita ataupun khalifah kita adalah kepada Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan, juga merupakan orang Taman Jawijaya, iaitu imam utama kami di surau Taman Jawijaya, Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan akan bersama kita. Jadi semoga tuan-tuan boleh terus istiqamah mengikuti program ni dan ajak kawan-kawan lain, bagi kepada mereka apa kod ataupun link kepada Google Meet ni supaya mereka juga boleh menyertai bersama, insya-Allah. Kerana setiap hari ada orang yang ada pelbagai hal yang tak boleh datang, ada yang boleh datang. Jadi kalau kita ramaikan, insya-Allah akan ada ahli jemaah yang terus mengikuti program yang baik, insya-Allah. Jadi sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita melagukan doa khatam Al-Quran bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا هدى يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr